Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan kita daripada tafsir surah Hawamim. Dan kita masih lagi pada surah Fussilat. Perbahasan kita ialah pada ayat yang ke-34 pada malam ni. Jadi kita tengok dalam Mushaf ayat 34 ialah pada muka surat 480 dalam Mushaf, iaitu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanir rajim wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ini bahagian yang ke-8 bagi surah Fussilat. Surah Fussilat ni mengandungi 12 bahagian. Bahagian yang ke-8 ialah ayat 34 sampailah ayat yang ke-38. Ayat 34 sampai ayat 38 ni ialah Allah Azza wa Jal ingin beritahu kepada kita tentang satu kerja besar yang ada dalam agama ni, untuk menjadikan agama ni terus berkesinambungan. Maknanya terus ada. Ialah dengan dakwah. Maknanya dengan adanya, berlangsungnya dakwah itu menyebabkan agama itu akan sentiasa ada. Pengikut-pengikutnya akan sentiasa wujud di mana-mana tempat. Jadi kita tengok dalam perbahasan ayat yang ke-34, Allah Azza wa Jalla sebut ayat 34, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Kita ambil bahagian yang pertama dulu untuk ayat yang ke-34 ni, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama amalan kebaikan dengan amalan yang buruk. Tu maksud dia. Allah Azza wa Jal sebelum dia nak cerita pada kita tentang cara berinteraksi dengan golongan yang tak mahu pada agama, khususnya tak mahu dan tak berminat kepada tauhid, suka pada syirik, ataupun tak sedar syirik itu ialah benda yang bahaya untuk dia dengan Tuhan dia. Sebelum cerita tentang cara nak menghadapi golongan seperti itu, Tuhan buat dulu intro ayat yang ke-34 ni dengan Tuhan kata wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama antara benda baik dengan benda buruk. Al-hasanah dengan makna kebaikan, as-sayyi'ah dengan makna benda buruk. Dalam tafsir, kebanyakan para ulama menyebutkan al-hasanatu hiya tauhid. Hasanah itu bermaksud tauhid. Was-sayyi'atu, dan sayyi'ah itu bermaksud syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam huraian dia sebut tidak sama antara ajaran tauhid dan ajaran syirik, dan ianya tidak akan sama sampai bila-bila. Allah Azza wa Jal sebut dalam ayat ni
penekanan kepada bahaya syirik, selamatnya tauhid, sehingga dia sebut 2 kali kalimah la an-nafiyah. Kalau kita tengok, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, lam tu, lam nafi tu ada 2 kali. Maka ianya memberi pada kita kekuatan untuk Allah Ta'ala beritahu pada situ ialah penekanan tentang beza antara benda jahat dengan benda baik. Maka tidak sama apa-apa saja perkara yang berlawanan dengan tauhid, tidak sama apa-apa saja perkara yang berlawanan dengan sunnah, yang berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Dan amalan-amalan yang tak jelas pun termasuk dalam perkara yang perlu diwaspadai. Kan kalau kita tengok dalam hadis, Nabi sebut tentang al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Perkara halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara kedua-dua perkara ni, antara halal dan haram, adanya perkara-perkara yang disebut dengan nama syubhah, tak jelas. Maknanya kita kena jauhi benda haram, juga kena berhati-hati dengan syubhah. Yang syubhah ni yang paling banyak berlaku pada akhir zaman. Sebab syubhah ialah benda yang mengelabui, menyamari untuk satu orang tu mengenali yang mana satu betul, yang mana satu salah. Jalan selamat tak terlibat langsung. Jalan selamat tak termasuk dalam kelompok itu. Okay. Dalam sebahagian huraian, termasuk dalam tafsir Azhar, dia disebut tentang benda ni. Dia kata, maka tidak samalah amalan bid'ah dan juga amalan yang datang daripada hadis yang sahih. Amalan yang diajar daripada Nabi pasti akan mendapat pahala. Tetapi amalan bid'ah, ianya mungkin membawa kehampaan semata-mata. Maknanya tak jelas perkara tu. Termasuklah sebahagian daripada mereka yang memperdaya masyarakat dengan meletakkan satu istilah yang digelar dengan bid'ah hasanah. Ini pandangan daripada Hamka merujuk kepada situasi zaman dia. Mereka ialah golongan yang tidak faham apakah yang dimaksudkan dengan bid'ah itu, dan apakah yang diancam oleh Nabi daripada peringatan bid'ah itu. Maknanya Hamka dia nak sebut sini secara umum hadis-hadis Nabi yang memberi peringatan tentang perkara bid'ah tidak disebutkan dalam bentuk benda tu biasa, melainkan benda tu ada ancaman. Kita tak nak bincang lagi yang pembahagian bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, apa-apa semua tu. Cuma secara umumnya, bila mana sebut perkataan bid'ah, khususnya dalam agama, ianya benda yang memberi ancaman kepada orang yang beragama. Ianya bukan benda yang kita boleh bermain untuk sekejap nak buat, sekejap tak nak buat, sekejap boleh, sekejap tak boleh. Tak. Dia perlu ada ketetapan dan perlu ada penjelasan di situ. Okay. Dia kata sini, mereka tidak faham apakah yang dimaksudkan dengan bid'ah. Lalu mereka menggunakan perkataan itu untuk membolehkan perkara-perkara yang tidak ada asas dalam agama. Maknanya penggunaan lafaz-lafaz boleh, harus, bid'ah hasanah, kadang-kadang dia punya sempadan tu besar sangat sehingga pergi pada benda-benda yang jelas terkeluar dah pun. Maknanya bukan nak kata istilah itu tidak ada ataupun istilah itu tak wujud. Cuma nak katanya penggunaan itu kadang-kadang digunakan sebagai alasan untuk membolehkan satu benda yang tak jelas. Kalau dibiarkan berleluasa, kita pun tidak tahu apakah yang akan terjadi kepada agama ini, sehingga menyebabkan masyarakat telah mengambil mudah dan tidak mahu memahami perkara yang dinamakan dengan bid'ah ini. Ini yang disebutkan oleh Hamka. Maknanya dengan sebab dirasatul bid'ah, itu istilah yang saya rasa okey untuk kita sebut sini, iaitu kajian mendalam tentang terminologi bid'ah itu. Tak ramai orang yang nak faham betul-betul. Termasuk dalam kalangan yang tak ramai nak faham tu ialah ahli agama yang juga bercakap ataupun yang berceramah, yang memenuhi kuliah-kuliah masjid. Dia orang pun tak nak faham benda ni dengan baik. Akhirnya dia orang datang dengan membawa terminologi tu, satu terminologi yang bahaya. Bila mana dengar perkataan tu, perkataan yang memberi ancaman, memberi ketidakselesaan kepada masyarakat awam.
Sedangkan benda itu ialah benda yang perlu diberi pemahaman dan penelitian. Sebab tu benda ni, ataupun kita sebut sebagai polemik ni, dia akan sentiasa ada dan berlaku sampai bila-bila dah pun. Sukar untuk kita selesaikan hanya pada 1-2 kuliah, tak boleh. Sebab ada orang yang dia datang dengan cara pembelajaran agama yang mengatakan bid'ah tu ada 2. Ada orang yang mengatakan cara dia belajar agama tu, bid'ah itu yang dia dengar pada guru dia ialah satu benda yang membahayakan. Dia dah jadi satu sekolah pemikiran yang sukar untuk didamaikan dengan mudah. Melainkan setiap orang dia akan pilih kecenderungan dia di mana. Okey. Jadi dalam bahagian ayat tu dia nak sebutnya ialah al-hasanah dengan as-sayyi'ah. Bila mana Tuhan kata wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, hasanah tu benda yang umum, sayyi'ah tu benda yang umum. Cuma sebahagian para ulama sebut hasanah dengan makna tauhid, sayyi'ah dengan makna syirik. Hasanah dengan makna benda-benda mungkar, benda-benda sunnah. Sayyi'ah dengan makna benda-benda mungkar. Termasuk dalam tu ialah benda syubhah, benda yang disebut dengan bid'ah. Maknanya benda-benda yang duduk dalam ayat ni ialah benda-benda yang kita kena jauhi. Dan kalau dia duduk bercampur sekali, dia tidak akan memberi satu kebaikan pada percampuran tu. Maknanya ada benda halal sikit, ada benda haram sikit, ada hasanah sikit, ada sayyi'ah sikit, ada tauhid sikit, ada syirik sikit. Dia tak akan boleh berlaku, dah tak akan boleh berdamai. Kena pilih salah satu. Kena pilih salah satu. Okay. Kemudian Tuhan kata pada ayat 34, idfa' billati hiya ahsan. Bila mana kamu berhadapan dengan kelompok yang tak boleh beza, yang mana satu hasanah, yang mana satu sayyi'ah, yang mana satu syirik, yang mana satu tauhid, yang mana satu sunnah, yang mana satu bid'ah. Bila mana kamu terjerumus, terduduk dalam situasi itu, apa kamu nak buat? Okay. Allah Ta'ala kata idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik. Dan itu ialah benda yang paling terbaik. Okay. Sini dalam tafsir dia sebut apa? Dia kata apabila ada perbezaan pendapat, di situ kadang-kadang akan berlaku pertelingkahan. Bagaimana seorang pendakwah itu ingin menghadapi situasi begini, itulah yang dikatakan dengan nama dakwah bil hikmah. Kita selalu dengar perkataan itu. Dan hikmah itu hukum asalnya ialah mengikut cara Nabi. Tak boleh kita nak guna hikmah dengan fahaman kita. Tapi hikmah itu perlu berpandukan teks asalnya daripada apa yang Nabi buat. Jika harus mencari cara yang macam mana, maka untuk mengetahuinya haruslah mengetahui cara hidup Nabi dan bagaimana baginda berdakwah. Maknanya kena ada satu studi yang lengkap untuk tengok bagaimana Nabi berinteraksi dengan benda yang Nabi nak bawa. Benda Nabi nak bawa ni orang tak bersedia nak terima. Dan orang kebanyakannya telah melakukan benda yang salah, sehingga benda salah tu telah berubah menjadi benda yang normal. Benda tu dah tak salah di mata masyarakat. Ataupun masyarakat tahu benda tu salah, tapi dah ramai orang buat, tak rasa apa-apa dah. Okay. Jadi pada waktu ini kata Allah Ta'ala dalam ayat ni, idfa' billati hiya ahsan. Kamu kena tolak. Idfa' tu maksudnya tolak billati hiya ahsan, dengan keburukan-keburukan itu dengan menggunakan cara yang paling terbaik. Perkataan ahsan, yang paling terbaik, maknanya yang paling kurang pertelingkahan, tapi bukan bersetuju dengan kesalahan. Ini part yang kita kena sedar, ini part yang orang salah faham. Dia nak berdamai dengan masyarakat yang buat benda salah, akhirnya perdamaian itu dipilih dengan cara mengiyakan benda salah. Tu tak dinamakan dengan cara menolak keburukan. Maknanya dia tak setuju. Dia belajar agama, dia tahu benda yang masyarakat dia buat tak betul, tapi cara untuk berinteraksi dengan benda yang tak betul tu ialah mendiamkan, dan akhirnya last sekali bersetuju pula dengan benda tu. Itu tak betul. Prinsip kena ada, tapi kita tidak membuka pertelingkahan. Tapi cakap mau jelas. Penjelasan kenapa kita tak mau buat kena jelas.
Dan kita kena sedar, setiap pilihan yang dibuat di dunia ni, ia akan ada risiko. Orang tu pilih yang ni, orang tu pilih yang satu lagi, kedua-dua nak ada risiko. Dan tidak ada pilihan yang okey semata-mata. Maknanya bila mana kita pilih, orang okey. Tak ada. Itu benda yang kita kena tahu. Bila mana Nabi memilih untuk menjelaskan tauhid, Nabi tahu risiko daripada jelas tauhid ni, orang akan memusuhi Nabi. Orang akan cuba cari pasal dengan Nabi. Orang akan cuba buat macam-macam dengan Nabi. Itu risiko yang sudah dapat diagap oleh Nabi. Tapi Nabi tak lemah dengan risiko tu. Jatuh juga kadang-kadang. Terkesan juga kadang-kadang dengan risiko yang diambil itu. Tapi ianya tidak menyebabkan Nabi tukar prinsip Nabi nak ke lain. Sebab tu kalau kita tengok ketika mana penurunan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu surah yang kita selalu baca dan kita ingat surah tu. Sebab nuzul surah tu ialah kerana orang-orang kafir ni dah buntu. Macam mana nak beritahu dekat Nabi Muhammad dengan para sahabat supaya stoplah beritahu dan bercakap dan ulang perkataan sembah berhala ni tak betul. Dia orang dah serabut dengan perkataan tu. Stoplah ulang perkataan tu. Jadi fikir, cara kerah tak jalan, cara lembut tak jalan. Nak bagi pangkat pun tak nak. Nak bagi perempuan pun tak nak. Nak bagi duit ringgit pun tak nak. Last sekali datang satu idea. Macam ni lah. Kita ni dah sakit telinga dah dengar Nabi ni ataupun Muhammad ni duk kata sembah berhala tak betul. Yang sembah berhala ni semua problem. Okay. Jadi macam mana cara dia? Kita pergi deal dengan Nabi Muhammad. Dia orang tak panggil Nabi Muhammad lah. Kita pergi deal dengan Muhammad ni. Kita minta dengan orang-orang Islam ni. Tapi dia orang tak panggil orang Islam itu Islam. Dia orang panggil dengan sabik. Qad sabaktum. Sabak tu maksudnya ialah orang yang pelik daripada kebiasaan orang. Sabiin. Itu ialah gelaran yang diberikan kepada orang-orang yang ikut Nabi. Nabi sendiri pun dapat gelaran tu. Dan orang-orang yang ikut Nabi, sahabat pun dapat gelaran tu. Kita deal dengan Muhammad ni, kita buat macam ni. Dalam deal tu, dalam perjanjian tu kita buat macam ni. Setahun kita akan ikut apa yang Muhammad bawa. Setahun. Mana yang Muhammad ajak kepada tauhid, kita akan ikut. Segala benda yang ada dalam agama yang dia seru tu kita akan ikut. Cukup setahun. Tahun seterusnya Muhammad kena ikut pula kebiasaan kita. Dan begitulah berulang macam tu selalu. Okey. Dari segi deal tu kita cakap secara umum, bukan cakap atas dasar prinsip. Dari segi deal tu, deal yang dia nak buat, perjanjian yang dia nak buat tu, dia akan mampu mengurangkan pertelingkahan, mampu. Boleh menyebabkan orang kurang bergaduh, berkelahi ni boleh. Tapi apa Allah Ta'ala suruh Nabi sebut bila mana cara tu dipilih oleh musyrikin Mekah? Allah Ta'ala suruh Nabi kata lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Kami tak akan jual prinsip. Kita tak nak bergaduh, tapi kita tak jual prinsip. Jangan jual prinsip atas alasan tak nak bergaduh. Itu problem. Itu masalah. Cuma carilah ruang yang paling lembut dan ruang yang paling berhikmah untuk meminimalkan pertelingkahan. Pertelingkahan tak akan boleh berhenti. Kita tak payah impikan satu zaman, satu keadaan, satu kelompok, satu negeri, satu negara yang tak bergaduh langsung pada isu agama. Tak payah mimpi. Tak akan berlaku benda tu. Tak payah mimpi. Sebab tu tuan-tuan duk terfikir bila nak hilang stigma pelik dalam masyarakat terhadap negeri tertentu, terhadap negara orang tertentu, tak akan hilang sampai bila-bila pun. Sebab benda tu diwarisi, diajar, disampaikan oleh penceramah-penceramah, diambil oleh orang yang dengar, dibawa keluar daripada tempat ceramah. Tak akan boleh buat. Yang boleh berlaku ialah meminimalkan pertelingkahan, meminimalkan stigma, dan bila mana berlaku isu, tengok isu. Isu tu perlu dijawab cepat ataupun perlu didiamkan dulu. Inilah kemahiran pendakwah, dia kena tengok. Kalau isu tu perlu dijawab segera, dia kena jawab.
Tapi jawablah dalam keadaan yang paling terbaik. Jangan jawab dalam keadaan yang bersifat retorik. Jangan jawab dengan jawapan yang bersifat sarkastik. Jangan jawab macam tu. Jawapan-jawapan macam tu tidak melahirkan keharmonian, tapi melahirkan pendengar-pendengar yang sokong kita, tapi sokong dengan cara tak cerdik, ataupun pembenci-pembenci, mereka makin tebal hawa nafsu untuk mengutuk dan memaki. Itu poin dia. Itu keadaannya. Okay. Seterusnya kita tengok pada bahagian seterusnya, Allah Ta'ala sebut, sekiranya kamu pandai nampak. Sebab tu antara ilmu yang perlu ada kepada satu orang pendakwah ni ialah ilmu antropologi, iaitu melihat kebiasaan budaya masyarakat tu. Nak kena tengok. Ada bangsa jangan sentuh isu ni. Bukan jangan sentuh langsung. Ambil masa. Bina kepercayaan. Bina dulu, orang kata apa? Dia punya susunan-susunan awal untuk normalkan benda tu. Jangan bagi direct. Sebab kadang-kadang kejutan yang berlaku tidak memberikan kebaikan. Sebab tu Nabi, waktu Nabi berada di Mekah, sekali pun tak pernah ada laungan untuk serang musyrikin Mekah secara terang-terangan waktu di Mekah. Waktu Madinah baru benda tu berlaku. Baru arahan tu dapat. Sebab apa? Sebab melihat kepada keperluan untuk membina komuniti yang kuat dulu. Yang tu. Kita dah tahu kumpulan kita kecil, tapi suara kita kuat sangat, sehingga kadang-kadang memberi ancaman pada komuniti yang dah sedia kecil tu. Yang ni perlukan kepada pemerhatian. Yang ni lah nak kena tengok antropologi tu. Antropologi ni lah tengok masyarakat dekat mana yang kita boleh tekan, dekat mana yang kita kena hold dulu. Okay. Tuhan kata, selepas orang tu dia boleh buat benda ni, dia boleh tengok, dan of course benda ni perlukan penelitian yang lama. Dia tak akan boleh berlaku dalam masa 5 tahun, below 5 years, berlaku bawah 5 tahun, ataupun 10 tahun, ataupun 20 tahun. Kita boleh rancang, tapi kita kena letak juga persen untuk benda tu berlaku sebaik perancangan, ataupun benda tu berlaku berlawanan dengan perancangan asal. Itu benda yang kena ada. Okay. Tuhan kata pada penutup ayat 34, kalau kamu boleh tolak keburukan dengan cara yang paling terbaik, iaitu dengan cara berhikmah, apa jadi pada pihak yang kamu lawan? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Maka apabila satu orang antara kamu dan dia sebelum ini merupakan musuh yang ketat, Tuhan kata, ka'annahu waliyyun hamim. Mereka akan berubah menjadi kawan yang sangat rapat. Kalau kita pandai cari ruang, Tuhan kata, pandai cari ruang, maka pihak yang dilawan itu akan berubah. Yang asalnya adawah, jumpa gaduh, jumpa berkelahi, dia akan berubah menjadi waliyun hamim. Ini part yang kita kena sedar. Ini part yang kita kena sedar. Dalam satu orang pendakwah tu, dia memperjuangkan kebenaran. Kadang-kadang bisikan syaitan masuk dalam dia nak hentam semata-mata, tapi dia tidak ada satu ruang. Waktu dia hentam tu, dia harap hentaman itu akan menjadi satu pasak awal untuk pihak yang dia hentam tu. Maknanya dia hentaman tu betul kena pada pihak lawan, tapi pihak lawan macam biasalah, dia tak akan boleh terima on the spot. Dia tak akan boleh balik fikir normal, balik fikir waras, emosi dia stabil. Dia akan marah. Dia mungkin akan marah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, setahun. Tapi kita kena ada harapan supaya mereka fikir apa yang kita sebut. Sebab tu Nabi, waktu Nabi lawan terang-terangan, malam Nabi mengharap daripada Allah Azza wa Jal supaya yang Nabi lawan itu ada kelembutan untuk dengar ataupun untuk fikir apa yang Nabi bawa. Idea yang Nabi bawa ni, gagasan yang Nabi bawa ni apa dia. Ini yang nak disebutkan di sini. Okay. Kalau kita tengok pada ayat 34 yang bahagian akhir tu, ka'annahu waliyyun hamim, Tuhan kata, bila mana kamu buat dengan cara betul, perbalahan yang berlaku antara kamu dengan pihak musuh akan mengubah pihak musuh menjadi waliyun, iaitu kawan. Dalam tafsir dia sebut apa? Dulu mereka seperti musuh yang ketat,
Tapi sekarang apabila kita membalas kata-kata mereka dengan baik, Allah Ta'ala melembutkan hati mereka, menjadikan mereka kawan kita. Kalau dulu dia tidak sanggup melihat kita, bahkan sanggup mati memerangi kita, tapi sekarang dia sanggup mati untuk membela kehidupan kita. Lihatlah bagaimana Abu Sufyan, ni Hamka sebut, lihatlah bagaimana Abu Sufyan yang bertahun-tahun berperang menentang Nabi, akhirnya masuk Islam kerana sikap mulia Nabi kepada beliau. Kita tahu dalam sirah, Abu Sufyan ialah bapa mertua Nabi. Waktu Nabi diperangi, dibenci, dia masih lagi berstatus menantu. Nabi itu masih lagi berstatus menantu kepada Abu Sufyan. Okay. Begitulah juga kita melihat bagaimana kisah Fathu Makkah. Ketika mana Nabi masuk ke kota Mekah dengan segala kekuatan yang Allah Ta'ala telah berikan, Nabi boleh sahaja membalas segala kejahatan yang telah diberikan kepada baginda selama baginda berdakwah dahulu. Tapi Nabi membebaskan mereka dalam keadaan percuma, seakan tidak ada apa-apa kesalahan yang dilakukan sebelum ini. Okay. Maknanya ini ialah part jiwa besar yang perlu ada dalam pendakwah. Tapi berhati-hati kena ada. Okay. Ini part yang orang kadang-kadang dia terlepas pandang. Bila mana kita ni, orang kata apa? Kita melawan benda-benda yang buruk. Kita lawan musuh. Musuh tu kita panggil musuh, tapi dia bukan musuh macam musuh Islam. Maknanya kita anggap dia ni, kita ada beri persen, nanti dia akan turn balik ke arah kebaikan. Okay. Tapi kita kena reti juga perubahan orang tu kenapa? Ada tak benda-benda yang perlu untuk kita semak dan perlu untuk kita teliti? Bila mana datang orang-orang yang dulu sakan lawan, tiba-tiba datang nak bersama, kita kena tengok banyak part, banyak perkara. Saya bukan nak beritahu ini isu bersangka buruk, tapi berwaspada. Bersangka buruk ni kita bagi terus. Kita kata terus kat dia, dia ni datang bukan nak ikut kita pun, memang nak lawan kita saja, je nak berkawan sebab sekarang ni dah lemah dah. Itu sangka buruk. Okay. Tapi langkah berhati-hati lain. Tengok something. Ini part yang dalam masyarakat kita dia kurang sikit. Okay. Sebab itulah sebahagian orang dia menjadi mangsa penipuan berkali-kali. Sedangkan sebab tu dalam hadis Nabi kata, seorang mukmin dia tidak akan membiarkan dia disengat, dipatuk pada satu lubang sebanyak 2 kali. Ini hadis. Bila mana kita tengok satu orang dia nak berubah, ni saya cerita luas, bukan hanya cerita dalam isu dakwah, dalam isu urusan seharian kita pun. Bila mana kita tengok satu orang, bila mana kita bergaduh ni dia tak teruk sangat, tapi bila mana kita baik dengan satu orang, okay, dan kita tahu orang yang kita sedang baik tu ada ruang-ruang yang kita pun terlintas rasa curiga. Kita pun terlintas rasa curiga. Okay. Rasa curiga itu dia bukan lagi sangka buruk, tapi kena kawal, kena tahu. Sebab banyak keadaan orang atas nama tak nak bersangka buruk, akhirnya kerosakan yang besar lagi akan berlaku. Saya nak bagi contoh macam mana pada tuan-tuan dan puan-puan bagi nampak apa yang saya sebut ni. Okay. Saya bagi contoh. Setengah-setengah orang menjadi mangsa penipuan sebahagian orang yang menggunakan nama ustaz. Ini saya sebut sikit. Kita tahu dalam negara kita ni, jenayah ni bukan hanya berlaku pada tangan orang-orang jahat yang bawa title jahat. Maknanya dia tu perompak ke, pencuri ke, dia ni scammer ke. Okay. Jenayah juga datang dalam bentuk pujukan yang melemahkan. Saya cuba susun bagi tuan-tuan faham, sebab benda ni saya rasa penting untuk diberitahu. Okay. Iaitu ada setengah orang dia nak buat jahat, dia tak bermula dengan kejahatan, dia bermula dengan pujuk orang sehingga orang yakin dia orang baik. Istilah bahasa Inggeris dia panggil grooming orang. Grooming orang. Pujuk orang jadi seronok, orang dia bina trust, membina kepercayaan orang dulu untuk dia tangkap masa tu. Okay. Pada waktu pembinaan rasa kepercayaan tu, kadang-kadang orang yang tak kena tipu lagi, tapi dah nak kena dah, dia biasanya dia perasan
Sudut-sudut yang dia rasa something pada orang tu. Biasanya dia akan perasan. Tapi atas nama bersangka baik, kadang-kadang dia biarkan dan last sekali jadi mangsa. Okay. Inilah benda yang banyak berlaku. Tuan-tuan tengok, ada sebahagian orang kena tipu dengan ustaz dalam bab duit, ratus ribu habis. Sepatutnya kita bila mana kita, dan ada orang yang kena berkali-kali, dah biasa dengar dan dah biasa tahu pun orang ni banyak sangat minta derma, tapi mana dia punya hasil derma tu? Dia pun tak pernah buktikan derma yang dia minta tu hasil dia. Tak pernah buktikan. Akhirnya pecah tembelang, dia buat muka sedih, minta maaf, kita terpedaya, dia buat lagi, kita kena lagi. Okay. Dan biasanya dalam isu ni ada orang-orang rapat yang sudah tahu, cuma dia buat diam. Yang ni problem. Okay. Itu satu part. Okay. Satu lagi, ni minta maaf, saya perlu sebut. Saya terlekat banyak hari dah, saya nak kena sebut benda ni. Okay. Isu duit normal bagi ustaz. Isu yang kedua, isu gangguan seksual. Setengah-setengah ustaz yang kita tahu ustaz ni dia ada nafsu juga. Okay. Saya terpaksa sebut. Saya tahu tuan-tuan panggil saya ustaz. Saya bukan nak kata nak buka pekung, tapi saya nak sebut bab berwaspada tu kena ada. Bab berwaspada. Tuan-tuan tengok ustaz shoot something. Tuan-tuan tengok dia punya pergaulan. Kena ada part yang kita kena letak sempadan. Yang ni ustaz ke tak ustaz, dia tak boleh buat. Tuan-tuan tengok dia tidur sama dengan satu jantina dengan dia, katil tak asing, selimut sekali. Tuan-tuan kena rasa something pada benda tu. Tuan-tuan tak boleh rasa dia tak buat kot. Ya, itu bagus. Tapi syaitan dia tak kenal siapa-siapa. Dia boleh buat kalau dia nak buat. Okay. Dah rasa, sebab ada kes berlaku macam ni, dah kena dah pun, sangka baik lagi. Akhirnya apa jadi? Kawan yang buat tu, dia rasa orang tak ambil tindakan, dia tumbuh tanduk panjang lagi 1 inci. Lepas tu tertangkap, orang tak ambil tindakan, tumbuh 2,5 inci. Dan akhirnya dia dah jadi predator dah. Dia dah jadi pemangsa yang sangat kebal untuk dia ambil tindakan. Waktu tu orang dah jadi mangsa, dah pening, tak boleh buat apa. Ni saya nak sebut, dalam bab kita rasa benda tu perlu untuk kita bercakap, kita kena bercakap. Tapi ikutlah saluran yang betul. Saya nak katanya, satu orang, dia tak kira lah dia tu ustaz ke, dia tu orang mana ke, bila mana berada di pintu hawa nafsu, semua orang kena berwaspada. Saya nak sebut benda tu lah. Kalau tuan-tuan tengok ada orang yang tuan-tuan rasa curiga, tuan-tuan jangan lagi blok rasa curiga. Saya bukan ajar untuk bersangka buruk, tapi part-part yang kita kena jaga. Sebab sekarang ramai jadi mangsa. Akhirnya bila mana dah tahu, tepuk dahi je boleh buat. Tak boleh ambil tindakan apa-apa lah. Sebab apa? Sebab kawan yang duk buat kerja tu pun ada kabel-kabel besar, ada pintu-pintu penghalang yang sukar untuk kita orang biasa ni tembusi untuk lawan dia. Okay. Dan antara sebab benda ni boleh jadi, sebab ada orang yang tahu, yang jadi mangsa, dia diam. Sebab tu kita kena ingat, bila mana satu orang yang kena, dia nak angkat benda tu kepada umum, kita jangan ingat dia nak buka aib. Bukan. Dia nak supaya orang tidak menjadi mangsa macam dia. Sebab bila mana kena pada satu orang tu sendiri, baru dia tahu kesan dia. Saya nak sebut sini ialah bagaimana bila mana kita rapat dengan satu orang, kita kena ada realistik zaman. Untuk suasana zaman sekarang, satu orang dia nak baik tiba-tiba agak payah. Kalau tuan-tuan nak buat jaminan macam zaman sahabat, itu sukar. Satu orang tiba-tiba baik dengan kita, tiba-tiba tak berlaku angin, tak berlaku ribut apa, tiba-tiba baik. Tak berlaku insiden yang boleh. Okay. Nak katanya, kalau kita ada rasa anger tu, siasatlah. Jangan buat tohmahan. Siasat. Tanya, ambil sumber, bagi, susunlah elok-elok dia punya gerak kerja tu. Walaupun nampak macam nak mengintip, tapi ini penting. Sebab
kalau kita tengok banyak kes seperti ini berlaku pada zaman sekarang. Ada orang jadi mangsa. Dan bila mana jadi mangsa ni, saya sebut tadi yang gangguan seksual kan. Saya bagi contoh ni, saya sebut umum. Ada setengah-setengah kes sebahagian budak-budak yang kena ganggu dengan ustaz-ustaz seperti ni. Okay. Isu dia bukan pada ustaz tu saja. Isu dia ialah pelajar tu bila mana dah kena ganggu. Tuan-tuan, saya nak beritahu, satu orang, lelaki ke perempuan, bila mana dia sudah dicabul kehormatan dia secara grooming ni, bukan secara paksa, secara dipujuk rayu, dia seronok dengan benda tu, nanti dia besar, dia nak buat pada orang lain. Dia create generasi tu daripada ustaz yang tak guna tadi tu. Lepas pada dia buat dekat kawan tu waktu kecil dia tak buat lagi. Waktu dia dah besar sikit, dia dah berkerjaya, dia rasa dia punya kebebasan tu terbuka sikit. Waktu tu dia try pada orang lain. Sebab apa? Sebab benda seperti ni dia akan simpan dalam otak. Dia akan buat. Sebab benda-benda seperti ni dia ada unsur ketagihan. Kita jangan ingat ketagihan ni pada dadak, ketagihan ni pada rokok, ketagihan ni pada arak. Ketagihan ni ialah pada semua benda yang salah yang agama sebut. Sebab tu orang dia buat dosa, dia boleh buat continuously dia buat. Sebab apa? Sebab dosa ni dia ada unsur ketagihan. Semualah. Sebab tu tuan tengok orang yang berzina, ada orang kata, macam mana nak ubati zina? Suruh dia kahwin? Tak. Tuan-tuan percayalah. Saya pernah tanya sendiri, orang yang dia dah berhenti zina, dia dah berhenti. Cuma dia kahwin, dia kata berzina tetap lagi sedap daripada kahwin. Dia kata. Tapi dia tak buat lah. Cuma dia nak kata bila mana you make first try, kamu buat satu percubaan, dia tetap akan teringat. Itu sistem otak manusia. Saya pernah tanya pada satu orang mu'allaf. Dah lama, dah tak mu'allaf dah pun. Tak boleh panggil mu'allaf. Dah lama dah. Dah jadi orang kata apa, Islam dah lama. Cuma waktu dia sebelum masuk Islam, antara kebiasaan dia ialah dia makan babi. Sebab dia ni perempuan dan dia pun satu orang yang ada title pensyarah lagi di sebuah institut yang terkenal juga lah. Okay. Waktu cerita bab makanan halal haram ni, okay, bila mana masuk sampai part tu, sebab saya pernah ajar kelas fiqh pada dia, sebab benda yang haram dalam agama ni ialah babi. Okay. Saya tanya dia, sebab dia orang pengalaman pernah makan. Okay. Dia kata walaupun saya tahu benda tu haram, tapi sampai ke hari ni walaupun dah masuk Islam lebih pada 20 tahun, saya masih lagi tak boleh menceritakan sedapnya makan babi. Dan tak ada pada makanan-makanan yang selalu duduk makan ni. Tak ada. Nak kata apa? You make first try, you akan ingat dia tu. Buat sekali akan ingat. Okay. Sebab tu ada orang dia kata, macam mana ni orang terlibat dengan LGBT apa semua. Dia buat sekali dia akan teringat. Dia buat sekali. Ada orang mai tanya saja, dia ada problem, dia ada sebahagian family dia terlibat dengan LGBT. Lelaki minat dengan lelaki. Okay. Macam mana ubat dia bagi kahwin? Tak selesai, tuan-tuan. Bagi kahwin tak selesai untuk gay ni. Dia kena berubat. Sebab apa? Dia kena ada rawatan khusus. Okay. Cuma nak kata gerak-geri sebelum kena tu dah perasan tapi diam. Tu yang jadi problem dia. Itu yang jadi. Okey, tak apalah, biarlah. Okey, tak apalah, nanti dia insaf lah tu. Okay. No. Benda ni kena berubat. Sebab zaman sekarang ni, tablet ke, telefon ke, dia boleh membantu untuk dia ingat benda tu. Dia boleh membantu. Okay. Saya nak kata sini ialah, bila mana kita berhadapan dengan orang, kita kena tengok juga angle-angle ini. Ruang-ruang ni tak boleh dibiarkan. Kita bukan duduk zaman 60-an, 70-an dulu. Yang mana pada waktu tu kalau nak block sesuatu just block, tak boleh. Sekarang bukan macam tu. Sekarang bukan zaman seperti itu. Sebab tu ada orang kata nak ubati benda ni ialah dengan cara bagi kahwin. Tak boleh. Sebab ada kes orang yang terlibat dengan LGBT bagi kahwin dengan jantina yang sepatutnya. Dia lelaki kahwin dengan perempuan. Akhirnya dia menzalimi perempuan tu pula. Sebab dia tidak menyetubuhi perempuan tu, dia tak layan perempuan tu seeloknya. Ataupun dia layan, dia tiba juga yang sebelum ni pun. Dua-dua dia ambil. Dia upgrade. Asal cenderung dengan sama jantina, tiba-tiba dua-dua boleh balas. Lagi jahanam. Okay. Cuma nak katanya inilah benda yang berlaku. Saya nak kata sini pada tuan-tuan puan-puan, okay.
Kalau orang biasa, kita mungkin boleh ada rasa waspada tu. Okay. Yang jadi problem ni bila mana datang pada orang yang ada title. Dia pensyarah ke, dia ustaz ke, dia apa-apa sajalah. Okay. Saya nak katanya, bila mana kita ada rasa waspada ni, dia akan mengelak kita daripada terkena menjadi mangsa. Benda ni. Saya nak sebut benda tu lah. Maknanya kalau orang datang buat baik pada kita, tiba-tiba, wajar tak untuk dicurigai? Sebab ada orang dia mengajar, dia kata kita tak boleh curiga langsung pada orang. Kalau tak boleh curiga langsung, kenapa hadis tu diucapkan oleh Nabi? Kenapa Nabi kata orang beriman jangan sampai kena sengat 2 kali dalam satu lubang? Sebab kalau kita baca syarah dalam hadis tu, bila mana satu orang tu telah ditipu menjadi mangsa, akhirnya kena tipu lagi. Orang yang buat kerja tipu ni, dia bukan buat kerja tipu style 90-an, style 80-an, style zaman Piramli dulu, kan? Dia akan upgrade cara tipu dia. Okey. Maknanya kita kena ada kewaspadaan, berwaspada. Berwaspada. Macam orang duk cerita, macam pihak kerajaan duk cerita, jangan download aplikesen tertentu yang berkaitan dengan transaksi duit ni sebab takut duit dalam bank hilang. Ada orang dia ambil mudah, kena dekat dia baru dia tahu. Okay. Saya nak katanya, berwaspada tu ialah bukan sifat buruk. Cuma yang problem, berwaspada tambah tohmah di atas apa yang kita waspada tu. Yang tu yang salah. Kita waspada, kita kaji, kita cuba cari ruang untuk kita tengok kes tu. Tapi kalau kita berwaspada dengan kita sangka, dia ni mungkin buat kot, dia ni memang buat lah. Yang tu memang sangka buruk orang panggil. Yang tu memang sangka buruk. Okay. Balik pada hal ni. Okay. Bila mana Allah Ta'ala sebut satu orang tu dia dah buat benda dengan baik, maka kata Allah Ta'ala, ka'annahu waliyun hamim. Dia akan berubah menjadi kawan yang sangat rapat. Okay. Kemudian ayat yang ke-35. Ayat 35, Allah Azza wa Jalla sebut pada ayat 35, macam mana nak dapat proses yang macam tu? Ada tak satu benda yang kita kena ada pada diri kita, khususnya pendakwah, untuk dapat result? Kita lawan orang jahat tu akan jadi baik, dan orang jahat tu akan jadi kawan yang baik pada kita. Okey. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-35, macam mana ingin mencapai kata apa, keputusan tu, wama yulaqqaha illa alladhina sabaru. Maksudnya apa? Dan sifat terpuji ini tidak akan dapat diterima dan diamalkan melainkan illa alladhina sabaru, kepada orang-orang yang sabar. Wama yulaqqaha illa dhu hazzin azim. Kemudian Allah Ta'ala kata, dan juga tidak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang mempunyai bahagian besar daripada dunia dan juga akhirat. Okay. Poin dia ialah pada ayat 35 tu, wama yulaqqaha illa alladhina sabaru. Tidak akan dapat benda ni melainkan pada orang-orang yang sabar. Sabar ni benda yang ringan nak sebut di mulut, tapi satu orang bila mana dia hadapi, dia bukan benda mudah. Tambah-tambah bila mana bercakap tentang nak ubah orang daripada faham benda tak baik tu tak baik, benda baik tu baik. Ianya bukan benda yang mudah. Macam mana Nabi telah tunjukkan contohnya. Sebenarnya tujuan kita belajar sirah Nabi tu, kita belajar sirah Nabi, kita tengok Nabi kena hentam, Nabi kena konspirasi untuk dibunuh, macam-macam benda Nabi kena tu. Ianya nak tunjuk kepada kita apa dia? Nanti kalau kamu nak buat kerja yang sama macam Nabi buat, benda yang sama akan berulang. Perkara sama akan berulang. Cuma orang je lain, bangsa je lain, bahasa bercakap je lain. Tapi tabiat perangai kerenah sama. Sebab ini ialah tabiat tindak balas manusia kepada dakwah. Kita beri ruang azan dulu. Okey, kita tengok sikit lagi pada ayat 35. Bila mana Allah Ta'ala kata yang boleh dapat result elok, keputusan elok waktu dia berdakwah, orang yang dia dakwah tu berubah daripada pelaku kejahatan menjadi pelaku kebaikan, lalu berubah jadi kawan. Benda ni hanya akan dapat dirasai, dikecapi oleh orang-orang yang sabar.
Dan kadang-kadang dalam banyak kes, sebahagiannya pun orang-orang yang berjuang tu, dia tak sempat tengok pun orang yang dia lawan tu berubah menjadi baik. Lepas dia mati baru dia tengok. Baru dia tak tengok lah, dah dia mati. Lepas dia mati baru kawan yang jahat tu berubah jadi baik. Itu ialah harga yang perlu dibayar oleh orang yang buat kerja ni. Itu harga yang perlu dibayar. Cuma poinnya ialah sabar. Dan ramai orang tak sabarlah. Tambah dengan zaman media sosial sekarang ni, bila mana keluar je satu-satu kenyataan yang dirasakan panas, walaupun benda tu betul, hentaman-hentaman yang dahsyat akan datang. Ada orang, dia tak mampu nak tahan yang tu. Tak mampu nak tahan. Zaman dulu bergaduh, dia tak ada saibaran macam zaman sekarang. Zaman sekarang, kita keluar pernyataan pelik saja, maka kita kena hadaplah makian, caci maki orang, kata-kata kesat orang. Itu benda yang kita kena prepare untuk diri kita, untuk orang yang berdakwah lah. Okay. Cuma yang 36 tu penting. Saya nak habiskan sampai ayat 36. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-36. Kalau kita tengok ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitan, dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari syaitan, fasta'iz billah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Bila mana kamu dihasut oleh syaitan, maknanya syaitan suruh kita putus asa, maknanya datang bisikan. Dan yang dahsyatnya, bisikan ni, tuan-tuan jangan faham, bila mana sebut bisikan, bisikan tu dia datang bisik tepi telinga kita betul-betul. Bisikan tu kadang-kadang dia tumpang orang sekeliling kita. Dia pergi dekat orang yang paling kita rapat, orang tu yang datangkan mesej tu. Contoh, satu orang pendakwah, dia berdakwah, dia kena hentam teruk. Akhirnya yang bagi tahu pada dia satu kata-kata yang meruntuhkan semangat dia, kadang-kadang mock dia. Dia kata, itulah hang ni cakap straight sangat, slow sikit. Tak payah cakap lagi elok. Ada setengah-setengah mak-mak ayah yang cakap macam tu. Okay. Sebab kita kena tahu, mak ayah kita pun dia tak kebal dengan bisikan syaitan. Dia pun boleh kena. Dia kata kalau hang tak cakap, hang boleh kerja elok. Boleh kerja elok, gaji besar. Kurang-kurang boleh perbesar dapur rumah ni. Situ pula pergi. Kurang-kurang boleh tambah sikit bilik 1-2. Ni berani sangat cakap, miskin lah. Ada yang bagi cakap macam tu. Okay. Orang yang kena tu dia down. Cukup melemah kan. Okay. Ataupun setengah-setengah keadaan pasangan dia sendiri. Pasangan dia sendiri yang dia sebut. Ataupun kawan rapat dia. Kawan, bahkan kalau kawan rapat jenis kawan sekolah rendah ni, dia tak tahu sangat. Kawan yang rapat waktu belajar pada peringkat yang penting, belajar tentang universiti dulu ke, belajar pada bidang yang sama. Bidang yang sama lagi sakit. Contoh dia ustaz, dia cerita benda betul, kawan dia seorang lagi belajar sekali dengan dia dulu, bahkan kadang-kadang serumah dengan dia dulu, kawan dia tu pula kata, benda ni tak perlu cakap lagi pada masyarakat. Tak payah cakap lagi. Sabar dulu. Tunggu. Kita tengok dia punya nasihat tu tak berguna langsung. Sebab akhirnya kita tengok dia tak cakap sampai kesudah, sampai dia mati dia cakap. Tapi memang senanglah. Dia daripada grade 1 naik atas. Sebab dia tak cakap. Kita yang cakap kena tendang keluar, kena tendang sini, kena ban situ, kena gam sini. Okay. Cuma nak kata bisikan, ada orang dia ingat bisikan tu nak tidur malam, tiba-tiba syaitan bunyi, stoplah dakwah. Yang tu pun boleh jadi. Cuma yang bahaya ni lah orang sekeliling yang melemahkan semangat. Cuma Allah Ta'ala kata pada ayat 36, fasta'iz billah. Kalau kena, minta lindung pada Allah. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha mendengar dan juga maha mengetahui apa yang kamu buat. Maknanya kena sabar, kena bertahan supaya tidak dikalahkan oleh bisikan syaitan. Macam mana kita, satu orang pendakwah tu dia bersungguh nak bawa kebenaran, begitulah syaitan bersungguh untuk melemahkan dia daripada bawa benda tu. Dan syaitan akan guna semua akses, orang sekeliling ke, media sosial ke, entah datang daripada mana, satu Facebook mana-mana, mari komen dekat tempat kita, yang tak friend dengan kita pun mari komen, mari hentam kita. Itu semua kena tahan supaya diri kental. Cuma membina kekentalan itu bukan benda yang mudah lah. Okay. Jadi kita selesai situ ayat yang ke-36. Nanti kita akan sambung pada ayat yang ke-37 dan juga 38 supaya
kita sempurnakan bahagian yang ke-8 ni. Jadi setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.